ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالkhair amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam SEM yang baru ini dipanggil, semester yang baru ini, dan kita diberi lagi peluang untuk kita menghayati perjalanan kita yang akan datang nanti, yang disebut dengan perjalanan ke mahsyar, ataupun kita berbincang tentang mengenai bagaimana kita nak berjalan ke yang disebut dengan ke barzah yang kita akan sampai nanti. Perjalanan ini menjadi satu perkara yang wajib untuk kita fahami pada diri kita, sebab kematian itu menjadi wajib dalam hidup kita. Yang inilah yang menyebabkan kita diajar supaya kita sentiasa belajar dan belajar. Bimbang-bimbang, takut-takut kalau kita menghadap depan Allah dalam keadaan kita tak belajar. Bila kita tak belajar, kita menghadap depan Allah, kita ni akan jadi orang yang kurang ajar, dia panggil. Bila kita menghadap depan Allah, dia akan jadi kesan dia begitu pada diri kitanya. Oleh demikian, dalam hidup kita ni, di antara ilmu yang kita kena belajar ialah ilmu kematian. Ilmu hidup lepas pada mati. Macam mana kita nak hidup lepas pada mati? Nak belajar ilmu ni tak boleh kecuali kita kena datang ke majlis-majlis ilmu sebegini. Sebab kalau kita tak datang ke majlis ilmu sebegini, kita akan jadi macam orang-orang lain yang meninggal dunia dalam keadaan tak ada ilmu. Meninggal dunia dalam keadaan tak ada ilmu ni bahaya. Dalam hidup kita, kita jangan ingat bila kita menghadap depan Allah dalam keadaan kita tidak ada ilmu, kita ni akan selamat. Tak. Bahkan kita ni akan jadi kecewa dalam kubur nanti. Inilah yang kita baca dalam Quran, banyak ayat-ayat Quran yang cerita tentang orang masuk dalam kubur tiba-tiba nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Padahal dah mati dah. Masuk dalam kubur dah. Ada ayat yang Allah cerita dalam surah Al-Mu'minun. Ayat yang ke-99 tu kan. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sehinggalah sampai saat kematian pada mereka itu. Tiba-tiba bila dah masuk dalam kubur, mulut masing-masing mula sebut qala rabbirji'un. Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup kembali di atas dunia ya Allah. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal dahulu, ya Allah. Padahal kita dah hidup dah di atas dunia sekarang ni. Kenapa yang kita nak hidup balik? Sedangkan waktu mana kita tahu dah yang orang mati ni tak mungkin dah boleh hidup. Tak ada orang yang mati ni boleh hidup balik. Punca apa kita nak hidup balik? Kerana dia jawab, kerana saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal dahulu. Kenapa kita tertinggal amalan soleh? Sedangkan kita dah hidup dah atas dunia. Jawabnya kerana kita tak belajar. Kita tak belajar tentang amalan soleh. Amalan apa yang kita tertinggal? Di kalangan kita ni. Cuba bayangkan orang yang hidup dia tak pernah datang mendengar majlis ilmu. Dia tak pernah duduk dalam program-program sebegini. Agak-agak pada diri dia tu dia boleh buat tak amalan soleh? Yang dia jangka dia boleh selamat dalam kubur. Tak boleh dalam hidup dia. Kita ni yang datang belajar ni pun tak tentu lagi. Kita datang belajar ni kan, kalau kita tanya balik, apa yang kita belajar yang lepas-lepas? Tak ingat dah kita. Tak boleh jawab dah kita. Kerana kita datang ni pun bukan, kita dengar je ustaz sebut. Kita dengar ustaz sebut. Nak sebutnya pada kita tak ingat. Sebab tu dalam hidup kita ni, Allah suruh kita fazakir. Tolong ingat sepanjang masa. Ingat. Fazakir fa inna dzikra. Allah sebut, bagi peringatan, kamu nasihat, banyakkan kamu, ya, kita diajar supaya belajar sepanjang masa. Kenapa? Kerana dia akan bermanfaat dalam hidup kita. Kita ni tambah-tambah kita belajar di usia kita sebegini. Lagi kita ni payah kan? Lagi payah nak ingat. Kita tengah-tengah duduk majlis ilmu macam ni, teringat anak kita nak balik pukul berapa. Malam ni nak masak apa dia. Tengah-tengah kita belajar ni, nampak je badan kat sini ni, tapi hati merayau ni. Hati kita ni merayau tempat lain. Nak sebutnya susahnya kita dalam kita menuntut ilmu. Dalam keadaan macam ni,
kita masih lagi cuba. Cuba dan mencuba membetulkan jalan hidup kita supaya kita tak menyesal bila kita menghadap depan Allah. Ini tajuk yang saya sekadar sebut balik. Kenapa kita belajar ini? Penting sangat kita belajar. Tambah kita baru masuk sem baru ni, kita sebut dengan tujuan untuk nak suruh kita refresh, memanjang. Bagi semangat memanjang pada diri kita. Jangan putus asa selagi mana kita belum menghadap depan Allah. Mari kita belajar yang disebut dengan bagaimana orang telah menghadap depan Allah. Antaranya kita belajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tajuk kita sebelum daripada ni, wafatnya Rasulullah. Hari ini kita nak belajar tentang wafatnya Abu Bakar As-Siddiq pula. Ini tajuk yang sebelum daripada ni kita belajar bagaimana Rasulullah menghadap depan Allah. Kemudian hari ini kita sambung lagi tajuk bagaimana pula Abu Bakar menghadap depan Allah. Bila Abu Bakar menghadap depan Allah ini, kita perhati diri kita. Kalau kita tak dapat bagaikan Rasulullah, bagaikan Abu Bakar pun tak apalah. Pada diri kita, biar dekat demikian pada diri kita. Kenapa Abu Bakar? Kerana Abu Bakar ni orang yang terkanan lepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, kalau ada lagi Nabi lepas pada aku, nescaya Abu Bakar lah akan menjadi Nabi lepas pada aku. Tak silap ingatan anda begitu. Ada satu dia kata, kalau ada lagi Nabi lepas pada aku, Umar lah selayaknya. Disebut demikian. Tapi Abu Bakar ni dalam sejarah umat Islam, dia di antara orang paling kanan dengan Rasulullah. Anaknya Asma binti Abu Bakar. Kemudian Aisyah binti Abu Bakar. Ini di antara orang yang menggunakan seluruh cara hidup dia untuk mentaati perintah Allah. Aisyah radhiyallahu anha menjadi ummahatul mukminin, menjadi ibu kita. Kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ni pula bukan sahabat, bahkan bapa mertua Rasulullah. Bahkan sahabat yang rapat dengan Rasulullah. Ini nak sebutnya besar. Lalu kita diajar supaya belajar tentang Abu Bakar. Bagaimana Abu Bakar ni wafat. Kita tak belajar bagaimana saat Abu Bakar membesar dan sebagainya. Tapi kita nak ambil satu je panduan. Biar kita ni, kalau tak dapat bagaikan Rasulullah, dapat bagaikan Abu Bakar. Itu cara diajar oleh Tuhan kitab kita ni. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mendekati saat ajalnya, Aisyah radhiyallahu anha datang dan melantunkan bait syair. Ini orang Arab, dia ni terlampau biasa dengan syair kan. Orang Arab ni apa-apa sikit syair. Syair ni dia akan menusuk jiwa masing-masing. Orang Kelantan dia menusuk dengan dikir barat dia panggil. Dikir barat ni kalau dia boleh karut bahasa dia tu, lagi lama lagi seronok. Lagi lama lagi seronok. Orang Kelantan. Orang Nogori ataupun Melaka dia rasa galik dengan apa dia? Dengan pantun. Pantun kan? Kalau kita pergi nak kahwin tu pantun dulu. Pantun dulu. Kalau tak boleh bayar pantun ni tak boleh naik, senang katanya. Ini nak sebut sampai tahap demikian. Ini maknanya di kalangan masing-masing ni ada cara dia. Orang Arab dia ada syair dia panggil. Syair orang Arab ni dia membawa kesan dalam hidup masing-masing. Ketika mana dia dekat dengan saat kewafatan dia, anak perempuan dia Aisyah radhiyallahu anha datang. Yang disebut dengan ibu pada orang mukmin. Itu Aisyah radhiyallahu anha datang dan melantunkan bait syair. Demi umurku, katanya Aisyah. Aisyah sebut, demi umurku, tak ada lagi gunanya harta bagi seorang anak muda. Dikala mana nyawa akan keluar dan sesak rongga di dada ini. Disebut demikian. Ini kalimah yang dia, kalimah bahasa, kalau kita terjemah tak berapa sedap lah. Tapi kalau bahasa Arab, memang tertancap masuk ke dalam. Dia panggil menusuk masuk ke dalam. Bahasa kalimah yang digunakan ini. Kata demi umurku, dia sebut. Umur muda macam mana pun, kalau sampai nafas ni dah sampai masuk ke dalam rongga ni, dah nyawa tu macam dalam lubang jarum yang halus. Nyawa melalui lubang jarum yang halus, maka di saat tersebut tak ada nilai lagi dah perjalanan hidup ini dengan masa yang demikian. Mendengar itu Abu Bakar membuka wajahnya dan berkata, dia dengar anak perempuan dia datang dan disebut kalimah demikian. Abu Bakar pun sebut, jangan katakan seperti itu. Jangan sebut macam tu anakku. Katanya Abu Bakar sebut pada Aisyah, jangan begitu wahai Aisyah, tetapi katakanlah, dan datanglah sakaratul maut dengan penuh kebenaran. Dia sebut pada anak dia, Aisyah, kamu jangan sebut macam tu. Sebut wajaat sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid.
telah datang dah sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri daripada saat itu. Dalam hidup kita ni, saya biasa sebutkan, kita ni lari daripada apa? Lari daripada mati je. Dalam hidup kita ni lari daripada mati je tiap-tiap hari. Tanya orang jogging tiap-tiap pagi tu. Tanya orang jogging tu, kita tanya dia, kamu lari daripada apa? Lari daripada mati, dia jawab. Orang jogging tu dia sebut, lari daripada mati je. Kita ni makan tiap-tiap hari ni, lari daripada mati je. Kita ni hidup ni, supaya tak mati je kita sebut. Kita buat satu benda supaya tak mati je lagi. Tak, baik, yang kamu lari itu, hari ni sampai. Bila sampainya? Masa sakaratul maut. Saat mana dekat dengan kematian. Abu Bakar melanjutkan, lihat dua pakaian kesayanganku itu. Abu Bakar sebut pada anak dia, tengok tu pakaian, dua helai pakaian dia. Abu Bakar, di antara orang kaya, tapi tinggal dua helai pakaian kesayangan dia. Cucilah dan nanti kafanilah aku dengannya. Dia sebut pada anak perempuan dia, cuci pakaian itu. Lepas pada, kalau aku meninggal dunia nanti, kamu kafankan jenazah aku dengan pakaian itu. Sebab orang yang masih hidup itu lebih memerlukan pakaian yang baru daripada orang yang sudah mati. Orang mati tak perlu dah pakaian yang baru. Sebab lama-lama jadi buruk juga dalam tersebut. Manakala yang baru-baru, pakaian yang ada yang baru-baru tu bagi pada orang yang hidup. Orang hidup dia perlu pakaian yang baru. Manakala aku ambil guna yang tu je. Nak sebutnya pada diri dia nya bahawa aku tidak berhajat pada kemewahan lagi saat ini. Bila menghadap depan Allah tak ada dah nilai. Mewah macam mana pun, kita ni kaya macam mana sekalipun, bila menghadap depan Allah, tak bawa dah benda-benda tersebut. Handbag kita ni, kita beli jenama LV, misal contoh. Beli jenama apa dia? Jenama macam-macam jenama yang ada. Nak sebutnya kita beli ni, waktu mana kita mati baru masuk handbag kita. Tak bawa dah. Tak ada dah. Handbag tu menjadi rebutan pada anak-anak perempuan kita. Dia akan jadi demikian. Dia akan tinggal dalam hidup kita. Pakaian kita mewah macam mana pun, tinggal dah. Yang kita bawa, kain. Menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjelang kematian ayahnya, Aisyah radhiyallahu anha kembali melantunkan syair. Dia dekat dengan ayah dia tu, melantunkan syair. Betapa banyak wajah yang memutih. Disebut. Berapa ramai orang yang wajah dia yang memutih. Sehingga sekawanan merpati mengiranya awan. Itulah musim semi bagi si yatim dan pelindung para janda. Dia sebut demikian. Masa semakin dekat, dia panggil. Saat-saat yang semakin dekat untuk menghadap di hadapan Allah. Mendengar itu Abu Bakar masih sempat menjawab. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut, aku dah mula lihat Rasulullah. Aku terlampau rindu dengan Rasulullah. Anak ni masa dia tu semakin dekat menghadap depan Allah. Orang-orang mula berkunjung ke rumah Abu Bakar. Mereka kata, bolehkah kami panggilkan seorang doktor untuk memeriksa kamu? Panggil. Boleh tak kami panggil doktor ataupun tabib untuk mengubati kamu? Tanya Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, jangan. Tabibku sudah berpesan padaku. Aku yang maha melakukan apa yang aku kendaki. Tabib aku ni siapa dia? Allah. Allah. Yang Allah dah pesan dah. Aku akan berbuat apa yang aku nak buat. Oleh demikian, kamu tak perlu lagi dah panggil doktor. Dia ada dah masa-masa demikian. Orang yang kita ni kan, kalau kita dekat dengan kematian, kita rasa dah kita ni dekat nak mati. Tak perlu dah menyusahkan keluarga kita ni. Menyusahkan keluarga kita ni untuk pergi hantar ke hospital misal contohnya. Ataupun kita rasa bahawa di saat tersebut kita nak suruh kita ni jauh dengan keluarga kita. Tak. Masa tersebut kita boleh bagi tahu dah. Masa kita akan dekat dengan menghadap depan Allah. Cuma proses di Malaysia kita ni, bila mati kat rumah, kena hantar ke hospital juga. Untuk dibuat pembedahan. Terutama bagi orang yang ada insurans. Itu yang jadi masalah tu. Yang jadi masalah. Jadi lambat pula urusan tersebut. Kalau fikir panjang sikit, baik tak payah ambil insurans. Dia panggil. Kerana apa dia? Menyusahkan lagi lepas pada ni. Tapi kalau fikir tentang sakit untuk diubati, perlu ada insurans. Kena cover pula. Yang ni yang jadi keliru. Bagi saya, jangan panjang masa dia. Bila kita meninggal dunia, jangan proses tu lambat. Tetapi biar kita ni cepat diuruskan untuk kita menghadap depan Allah SWT. Lagi lama kita, lagi terseksa kita.
Kita kena pesan pada keluarga kita begitu. Lagi lambat kita ni untuk diurus, lagi terseksalah kita untuk nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lambat, biar cepat urusan ini. Abu Bakar sebut demikian. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu datang menjenguk Abu Bakar dan berkata, wahai Abu Bakar, tolong berikan kami wasiat. Bila tengok keadaan Abu Bakar ni, saat mana dekat nak menghadap depan Allah, dia sebut terus, Abu Bakar, tolong wasiat. Tolong wasiat pada kami. Abu Bakar pun berwasiat. Wasiat ni dipanggil sunat hukum dia. Sunat. Kadang-kadang dia jadi wajib. Kadang-kadang dia jadi wajib. Tapi sebaik-baik mungkin, kalau bagi saya kata, tolong wasiatlah. Sebelum kita meninggal ni wasiat. Wasiat ni panggil dua orang. Dua orang di kalangan orang lain daripada keluarga kita. Mula kita sebut yang ni. Kalau bukan Islam pun dua orang juga. Dua orang juga kita panggil untuk kita wasiat, bagi tahu pada mereka tentang kematian kita nanti buat macam mana. Orang Melayu kita ni terlampau teruk dalam urusan wasiat. Urusan wasiat ni kita ni payah nak buat wasiat. Kita rasa kalau dah buat wasiat, tanda nak mati dah tu dia panggil. Yang menyebabkan kita tak buat wasiat. Jangan buat wasiat. Buat wasiat supaya apa dia buat wasiat? Supaya tak lambat urusan kita bila kita dah masuk dalam kubur. Lepas pada kita ke bumi jenazah kita, hari itu lepas ke bumi, katakanlah ke bumi Zuhur. Lepas pada Zuhur, di ke bumi jenazah kita, lepas asar, panggil keluarga, suruh selesaikan urusan wasiat ini. Tu jangan lambat sangat. Lepas asar tu, panggil terus keluarga. Dah selesaikan urusan-urusan ni. Bayar terus hutang-hutang. Hutang apa? Hutang Selcom. Senang kita ni. Hutang yang disebut dengan Maxis. Hutang TMB. Bayar dulu. Selesaikan terus hari tersebut. Kalau dah keluar sijil kematian, tukar terus sama. Kalau boleh buat urusan itu lagi bagus. Lagi cepat, lagi bagus. Jangan simpan berbulan-bulan. Kenapa? Kerana orang dalam kubur terseksa. Kita tak rasa, tapi yang dalam kubur tu terasa. Sebab kita tak terasa, sebab kita tak mati lagi. Cuba kita mati, tak percaya. Kita masuk dalam kubur tu, betul jugalah yang Ustaz Dasuki bagi tahu disebut. Betul juga yang disebut dahulu. Maknanya kita ni, tolonglah uruskan secepat mungkin sebelum kita meninggal. Belum meninggal ni, urus, bagi tahu terus. Terutama dalam masalah harta. Dalam masalah harta ni, tukar terus nama-nama pada anak-anak kita. Yang ni bagi pada yang ni. Yang ni bagi pada yang ni. Yang ni bagi pada yang ni. Dah bagi dah, kita sebut dah anak kita. Jangan pelai lagi dah. Umi dah bagi semua dah urusan-urusan ini. Ada pun yang bahagian lagi ni, ada bahagian yang Umi cadangkan untuk yang sekian. Kita dah sebut dah pada anak-anak kita. Jangan kacau lagi harta ni. Kerana harta ni untuk bekalan kita ke syurga nanti. Kita sebut demikian. Ni kena jelas. Jangan tak jelas. Ramai di kalangan kita ni tak jelas dalam masalah ni. Akhirnya panjang masa. Setahun, 2 tahun. Di Malaysia kita ni, harta orang Islam yang tak boleh diagihkan lagi sebanyak 70 bilion. 70 bilion. Harta orang bukan Islam 5 bilion je. Tak selesai. 5 bilion je yang tak selesai. Harta orang Islam 70 bilion. Kenapa sampai begitu sekali? Kerana kita cuai dalam masalah urusan yang disebut dengan masalah harta ini sendiri. Kita pengumpul harta pandai. Tapi kita nak tukar nilai harta pada pahala, tak boleh. Tak pandai di kalangan kita. Kumpul je. Bila banyak je, tiba-tiba kita mati. Yang urusan ni macam mana? Ramai mana orang kaya yang mati kan? Kemudian lepas pada kematian dia, berkelahi. Yang disebut dengan anak menantu dia. Berkelahi di kalangan keluarga dia. Kenapa berkelahi? Berebut masalah harta ini sendiri. Tak selesai. Kita tengok yang meninggal dunia, Tan Sri Jamaluddin Jadjis kan? Ibu dia yang minta. Harta dia berapa bilion ni? Yang diketahui. Harta yang tu je. Ibu dia minta. Isteri dia pun minta. Nak sebutnya gambaran. Bila berlaku pertikaian macam tu, selesai ke urusan kita dalam kubur? Tak selesai. Yang kita yang ni masalah dalam hidup kita ni. Lalu Abu Bakar diminta untuk bagi wasiat. Wasiat. Abu Bakar pun berwasiat. Abu Bakar berwasiat apa dia? Allah telah menakluki dunia untuk kalian. Allah telah bagi dunia untuk kalian. Kita ni Allah dah bagi dah dunia. Bahasa yang mudahnya dalam diri kita ni, semua di kalangan kita dah dapat dah dunia. Dalam hidup kita ni, kalau kita tak rasa kita dapat dunia,
kita dah hidup di atas dunia. Maknanya dunia dah kita. Sekarang ni jangan kita kata, tak dapat lagi Ustaz. Saya tak sama lagi. Saya tak dapat lagi yang cita-cita. Cita-cita apa? Kita tanya. Cita-cita jadi permaisuri agung. Dia sebut. Orang kita. Orang dia sebut. Saya tak dapat lagi dia panggil. Dah terlambat sis. Kita sebut demikian. Maknanya pada diri kita je. Dalam hidup kita. Jangan letak demikian. Dalam hidup kita ni. Letak dalam diri kita ni. Hidup kita ni untuk apa dia? Jadi hamba kepada Allah. Dunia dah dapat dah pada diri kita. Allah, Abu Bakar kata, Allah telah menaklukkan dunia untuk kalian. Kita kan tak pernah terfikir kan nak tinggal dekat kawasan ini. Bandar Kirara ni. Dulu-dulu kalau kita fikir benda seorang-seorang kita ni, budak kampung je kita. Asal usul kita kat sana. Tiba-tiba Allah jodohkan dengan orang tua ni, misal contoh. Kemudian kita pun kahwin dengan suami kita. Kemudian kita bergerak sampai tinggal di sini. Maknanya gambaran apa dia? Gambaran Allah memberi dunia untuk diri kita. Allah telah anugerahkan. Tak terfikir kita nak tinggal kawasan ni. Kawasan kelapa sawit je ni. Mana ada orang nak tinggal kawasan ni dulu. Tapi Allah jadikan pada diri kita, Allah gerakkan. Sehingga kita rasa kita dah dapat dah apa yang patut kita dapat dalam hidup. Yang kata nak pada barang kemas. Banyak mana barang kemas yang kita perlu? Kalau kita tanya kan, barang kemas yang kita nak tu berapa banyak? Sekarang ni kalau kita pakai barang kemas tu pun, orang tengok pun tak sesuai dah kita pakai. Orang tengok kita tak sesuai dah makcik. Tak sesuai dah dengan lengan makcik. Nak sebutnya pada diri kita. Habis tu untuk apa? Dulu boleh jadi cantik pada kita waktu mana satu usia ketika dahulu. Usia kita sekarang tak sesuai. Banyak benda yang tak sesuai. Kita ni kan kadang-kadang kembali balik zaman kanak-kanak. Pakai slipper pun tertukar dah sekarang. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita dah tak sesuai dah dalam hidup kita. Bukan orang tempat ni. Ini orang Thailand, ni marah orang Thailand. Tapi jangan kalian mengambil darinya melebihi yang cukup bagi kalian. Abu Bakar kata, kalau Allah bagi dunia untuk kalian, jangan kalian ambil lebih daripada sekadar yang cukup untuk kalian. Cukuplah dengan apa yang ada. Belajarlah untuk jadi qanaah. Belajarlah jadi rasa cukup. Alhamdulillah, Allah dah bagi dah banyak ni pada diri aku. Maknanya kita dah dapat dah. Jangan rasa tamak. Jangan tamak. Kerana tamak ni lah kamu makan rasuah. Kerana tamak ni lah kamu klaim palsu. Kerana tamak ni lah kamu tak bayar hutang orang. Bila kamu tamak, kamu jadi penyakit dalam hidup kamu. Bila tamaklah kamu jadi pemarah. Kamu jadi pemarah dalam hidup. Semua tak kena benda yang Allah bagi pada diri kamu tadi. Kerana apa dia? Kerana kamu dah lebih daripada patut yang kamu dapat. Ketahuilah, Abu Bakar sebut, barang siapa yang rajin solat subuh, ia berada dalam perlindungan Allah. Jaga solat subuh. Bangun awal. Sebelum mana subuh, dah bersiap. Dah bersiap. Letak dalam diri kita ni, jangan azan subuh baru bangun. Ajar pada diri kita ni, setengah jam sebelum subuh, mesti bangun. Ini ajar, didik pada diri kita demikian. Didik, jangan kita tunggu orang azan. Jangan. Satu budaya yang tak baik. Jangan biarkan dalam keluarga kita ajar. Jangan biar dalam budaya keluarga kita ni, bila 7:30 baru bangun. Pukul 7 baru bangun. Ini jangan. Bukan satu budaya. Rasulullah katanya Abu Bakar kata, siapa yang rajin jaga solat subuh, dia akan berada dalam perlindungan Allah. Allahu Akbar. Untungnya kita. Tapi cuba kita perhati betul-betul kan. Orang bukan Islam kan, dia bangun sebelum mana subuh. Dia bekerja awal-awal lagi. Kalau kita pergi ke pasar borong tu, kita tengok orang bukan Islam dulu. Sebelum subuh lagi mereka dah ada. Kita orang azan terhegi-hegi kita ni. Baru nak bergerak, baru nampak cerah rumahnya. Kadang-kadang rumah pun gelap je. 6:30 gelap lagi. Kita pergi semayang subuh tu kan. Saya biasa pagi-pagi pergi nak pergi semayang subuh tu. Tengok gelap je lagi. Kemudian balik semayang subuh tu tengok gelap lagi. Bilalah kita nak bangun? Rumah-rumah orang Islam ni nak bangun awal. Lepas tu kita nak suruh Allah lindungi kita. Kita sendiri tak jaga pun Allah. Jaga Allah. Bukti kita jaga Allah apa dia? Jaga solat subuh. Bangun awal-awal pada diri kita.
Didik keluarga kita demikian. Jangan biarkan keluarga kita ni terlewat, lambat dan bergerak. Kerana waktu itu, malaikat rahmat Allah sedang turun mencurah-curah. Malaikat sedang turun di saat itu. Baca doa. Allahumma arhamni. Ya Allah, tolong rahmatilah aku, ya Allah. Allahumma arham usrati. Ya Allah, tolong rahmatilah keluarga aku ini, ya Allah. Allahumma arham ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolong rahmatlah umat Nabi Muhammad ini, ya Allah. Ini doa-doa kita. Pagi lagi baca kalimah-kalimah yang minta dan minta dengan Allah. Saat mana rahmat Allah sedang mencurah-curah turun. Rahmat ni apa dia? Kasih sayang. Kasih sayang Allah. Allah mula belah kasihan pada kita. Itu tanda kita dekat dengan Allah. Perlu tak? Tak perlu dalam hidup? Ya, perlu. Perlu sangat rahmat Allah dalam hidup itu. Dan janganlah kalian menolak perlindungan Allah. Jangan kalian menolak perlindungan Allah yang Allah bagi tadi, agar dia tidak mencampakkan kalian ke dalam neraka ni. Supaya kita selamat daripada neraka, jaga solat subuh. Jangan tak jaga solat subuh. Orang kita ni nak jaga solat subuh payah. Terutama bila? Bila hari Minggu. Hari Minggu, hari cuti tu, masa itulah dia nak tidur. Masa itulah dia bangun lewat. Senyap je rumah-rumah orang kita. Pagi-pagi lagi kosong je. Dalam hambar je suasana kita. Kenapa? Kita tolak perlindungan Allah daripada dihumban ke dalam neraka Allah. Ni pagi-pagi, patutnya hari Minggu ni, pagi-pagi lagi meriah. Orang Islam dah meriah dah dalam hidup mereka. Tapi tak, suasana ni, di bandar ni, jarang orang nak bagi tahu tentang pentingnya bangun pagi-pagi. Pentingnya untuk kita solat subuh. Terutama subuh berjemaah bagi suami kita. Suami yang mana-mana suami yang dia dah sibuk, dah boleh hidup dia, dah boleh terjaga dalam hidup dia, galakkan dia supaya sembahyang subuh berjemaah. Bagi tahu pada suami kita, pergi elok-elok. Bagi tahu elok-elok pada suami kita, bang, pergi sembahyang subuh berjemaah, bang. Abang pergi sembahyang subuh berjemaah, keluarga kita keluarga mukmin. Kalau abang tak boleh jaga solat subuh berjemaah, keluarga kita keluarga munafik. Abang pun semalam pun tidur awal juga. Pujuk dia. Pujuk bahasa yang lemah lembut. Kecuali suami kita ni balik lewat malam-malam, sampai tak boleh dan sebagainya. Kita ajak dia, jom subuh berjemaah dengan keluarga dan anak-anak. Ini cara dalam kehidupan kita demikian. Suami kita ni kalau dia tak ada alasan tak pergi sembahyang subuh berjemaah, itu tanda dia seorang munafik. Kalau ibu-ibu dapati suami ibu-ibu tak datang sembahyang subuh berjemaah, tak boleh pergi sembahyang subuh berjemaah, ibu-ibu sedang memiliki suami yang munafik dalam hidup. Kita jangan rasa bangga pula. Alhamdulillah, munafik juga suami aku. Jangan demikian. Jangan rasa bangga. Bahkan kita kena rasa kecewa. Macam manalah kita. Pujuklah suami kita. Pagi-pagi lagi kerja kita dah. Ibu-ibu, tugas ibu-ibu, kejutkan suami. Kejutkan suami ni, tugas kita. Kejutkan suami. Suami bangun, baru kejut anak-anak. Itu kaedah dalam agama. Bangunkan suami. Suami balik lewat. Bila suami balik lewat, dalam kitab Ahwal Saksiyah, bangunkan suami ni siapa? Isteri. Sebab isteri tidur awal. Isteri berehat awal. Suami, waktu mana suami pulang, isteri dah rehat dah. Dah rehat dah. Jadi kita patut bangun awal. Bila kita bangun awal, kita yang siapkan pada rumah tangga kita. Siapkan pada keluarga kita untuk jaga yang disebut dengan kerukunan kekeluargaan kita. Kemudian, dan ketika keadaan Abu Bakar semakin kritikal, orang-orang meminta kepadanya agar menunjukkan seorang khalifah yang akan menggantikannya. Orang mula sebut, ya Amirul Mukminin, bagi tahulah siapa yang nak ganti lepas pada tiadanya kamu ini, ya Amirul Mukminin. Sebut. Tapi ketika ia menunjukkan Umar Ibn Khattab, ada yang keberatan. Ada orang yang berat. Allah, Umar. Dia sebut, dah orang tanya, siapa nak ganti tempat kamu ni? Dia sebut Umar. Umar kena ganti. Bila sebut Umar tu ada keberatan. Lalu ditanya balik, kenapa kamu semua, kenapa engkau seorang yang kasar dan keras menjadi pengganti kamu? Mengapa kamu lantik orang yang kasar, yang keras, tidak selembut kamu, ya Abu Bakar, nak menggantikan kamu? Apa yang akan engkau pertanggungjawabkan kepada Tuhan kelak? Abu Bakar menjawab, bila orang tanya Abu Bakar,
Kenapa nak ganti orang yang kasar? Umar ni kan kasar kan. Sayyidina Umar dalam, kalau kita tengok karakter dia, tegas, kemudian hidup dalam keadaan yang dia ni tak ada nak melembut-lembut, tak ada. Gaya Sayyidina Umar dibanding Abu Bakar. Abu Bakar ni jauh lebih lemah lembut. Cakap lemah lembut. Kemudian cakapan dia pun tak adalah tinggi-tinggi. Abu Bakar, gaya kehidupan dia. Tiba-tiba kenapa Sayyidina Umar? Kamu tak rasa takut ke kena jawab depan Allah nanti? Yang menggantikan tempat kamu untuk orang yang kasar. Lalu Abu Bakar menjawab, akan aku katakan bahawa aku telah memilih khalifah atas hamba-hamba kamu, seorang yang paling baik di antara kamu ini sendiri. Aku akan jawab depan Allah nanti, orang yang terbaik lepas pada aku ni ialah Umar. Umar ni kalangan terbaik. Abu Bakar sebut demikian. Aku akan jawab depan Allah nanti. Tengok, saya nak sebut kan, bahawa Islam ni lebih penting pada kepimpinan. Pemimpin kita ni, kalau kita dapat pemimpin yang boleh bawa kita ke syurga, untunglah kita. Kalau kita pilih pemimpin yang bawa kita ke neraka, nanyalah kita. Satu penting, kepimpinan. Jangan kita anggap remeh di kalangan kita. Bila kita anggap remeh di kalangan kita, kita tengok apa yang sedang berlaku di kalangan masyarakat kita. Di kalangan masyarakat kita, kita anggap remeh dalam pemilihan pemimpinan, kepimpinan. Akhirnya, orang bukan Islam boleh menguasai kita. Dosa kita, siapa yang memilih demikian? Siapa yang dia biarkan jari dia sampai hitam jari dia tersebut memilih selain daripada Islam, dia jawab depan Allah. Dia jawab depan Allah nanti. Kerana kepimpinan ini besar nilai. Bila orang bukan Islam menguasai kita, apa nilai lagi dalam hidup kita? Benda apa lagi orang bukan Islam boleh bawa kita ke syurga ke dalam hidup kita? Yang kita ni beria sangat ni, sampai peringkat orang bukan Islam menguasai kita. Sampai hari ni kita boleh rasa suasana yang dilakukan demikian. Ni kesan bila kita silap dalam memilih pemimpin. Dosa kita jawab depan Allah nanti. Ni merah muka masing-masing. Nak buat macam mana? 5 tahun menyesallah kita. Dia akan jadi demikian. Kita menjawab. Tuan-tuan jangan ingat, tak ada. Kita kata, tak, saya tak ada. Tunggu kita di akhirat. Dia terlibat dengan masalah. Kepimpinan ni terlibat sampai ke akhirat. Suatu bila kita silap dalam kita memilih, kita bertanggungjawab. 5 tahun kita bertanggungjawab. Tanggungjawab di hadapan Allah SWT. Ni cakap banyak kan kena marah kita ni. Itu yang orang tengah marah. Kita sebut kebenaran. Kenapa pelik sangat orang kita? Dia sibuk sangat, terpaku kan, orang kita terpaku nak pada yang tu, nak pada yang ni, terlampau obses, nak turun harga minyak ni, nak turun, nak bagi free ni, nak bagi yang tu, nak bagi yang ni. Kita pun percaya terus, kita percaya, lekat kita dengan demikian. Akhirnya kita ditipu, hidup dalam hidup kita. Dosa kita, jawablah kita depan Allah nanti. Macam marah je Ustaz. Bukan marah, cuma geram je. Nak sebutnya bagaimana kerugiannya kita. Sekarang kan di parlimen 66 orang bukan Islam yang menguasai dalam kerajaan. 66 yang bukan Islam. Yang Islam 50 lebih je. 50 lebih je. Sekarang maknanya apa dia? Siapa yang berkuasa sekarang? Orang bukan Islam berkuasa. Yang berkuasa dalam menentukan dasar. Nak mahu macam mana kita? Kita yang memberi benda-benda yang demikian. Tak nampak lagi, tak tahulah nak suruh. Macam mana lagi? Nak kena bagi air zam-zam 5 ton drum nombor air. Nak suruh jelas dalam perkara yang sedemikian rupa. Kita ada orang kita disebut. Dia kata orang Islam yang jahat, lebih baik kita lantik pemimpin orang bukan Islam yang baik, disebut. Orang kita boleh sebut demikian. Dia terpaku dengan kata-kata itu. Kita jawab, mana ada orang Islam yang jahat? Tak akan berlaku kejahatan seorang mukmin. Rasulullah sebut, orang mukmin la yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Tak akan berzina seorang mukmin di saat mana dia tu seorang mukmin dia sedang berzina. Tak mungkin dia berzina. Kalau dia berzina juga terkeluar iman daripada kepala dia. Wala yusriku sarik, tak akan mencuri seorang mukmin di saat mana dia mencuri disedangkan dia mukmin. Dia tak akan jadi demikian. Orang mukmin tak akan buat khianat. Allah jadikan
Orang mukmin ni orang yang terjaga. Terjaga, banyak benda yang dijaga. Abu Bakar menjawab, aku akan katakan bahawa aku telah memilih khalifah atas hamba-hambamu, seorang yang paling baik di antara kami, orang yang terbaik di kalangan kami. Selanjutnya ia memanggil Umar. Sebaik Umar datang, dia pun minta panggil Umar, biar Umar datang. Bila dipanggil saja Sayyidina Umar, Abu Bakar berkata, aku ingin menyampaikan pesanan terakhir pada kami. Dia sebut ada pada Sayyidina Umar, aku nak pesan pada kami. Ketahuilah bahawasanya Allah mempunyai hak atas kamu di siang hari, dan jika kamu penuhi di malam hari, dia tidak akan menerimanya. Sebaliknya Allah juga mempunyai hak ke atas kamu di malam hari, yang jika kamu penuhi di siang hari, dia tidak akan menerimanya. Abu Bakar sebut demikian. Allah ada hak ke atas diri kamu di siang hari. Kalau kamu buat malam hari, Allah tak terima yang siang hari. Maksudnya apa dia? Tunaikan hak pada masanya. Tunaikan hak pada masanya. Bukan tunaikan hak bukan pada masanya. Tunaikan hak ni pada masa dia. Masa yang kita ni kan, kalau kita berhutang, janji sebulan nak bayar. Pada cukup sebulan tunailah. Jangan kita ni berhutang, kita berjanji sebulan. Tiba-tiba kita kata, saya cukup sebulan, saya tak boleh bayar lagi dah. Padahal duit dah ada dah. Tapi kita nak corner tempat lain. Nak channel pada tempat lain. Itu dilarang. Islam larang. Bukan begitu. Kamu ada hak dengan Allah. Pada siang hari, kamu tunai malam hari, tak terima. Macam Zuhur. Sembahyang Zuhur. Kamu nak sembahyang Zuhur malam hari, mana dia terima? Zuhur pada waktu Zuhur. Kamu ada hak dengan Allah pada malam hari. Dan kalau kamu tunaikan pada siang hari, Allah tak terima. Apa dia? Sembahyang Isyak. Sembahyang Maghrib malam hari kan. Sembahyang subuh pada waktu malam. Tiba-tiba kamu pergi sembahyang waktu Zuhur. Tak terima. Allah tak akan terima perkara demikian. Dan dia tidak menerima amalan ibadah sunnah jika amalan ibadah wajib belum dilaksanakan. Jangan sibuk kamu nak buat benda yang sunat, selagi mana yang wajib pun kamu tak buat. Pada diri kamu. Maksudnya, tunaikan yang wajib, yang hak pada diri kamu tadi. Yang hak yang utama yang perlu kamu lakukan pada diri kamu. Bukanlah tidak kata kita ni tak boleh nak buat yang sunat langsung, tidak. Tapi kita yang sebut keutamaan dalam hidup yang wajib. Yang wajib. Yang kita ni nak jaga yang sunat sehingga tertinggal yang wajib, ni salah. Salah di kalangan ni. Orang kita buat contoh apa dia? Dia sibuk jaga solat tarawih. Isyak pun tak datang. Itu nak sebutnya demikian. Jaga, datang sembahyang tarawih. Tarawih datang. Tapi isyak tak datang. Jaga solat hari raya. Hari raya jaga solat kan? Solat hari raya. Subuh pagi tadi tak datang. Pelik orang kita kan. Dia sibuk dengan yang sunat. Dia tak sibuk dengan yang wajib. Yang wajibnya ialah sembahyang subuh. Tapi yang beria sangat gaya ni kenapa? Siap pakai samping, letak kiri kanan, belakang, depan. Beria dia ni. Nak buat amalan yang sunat tu. Datang-datang orang tengah khutbah. Orang tengah khutbah tu, dia datang duduk depan tu sembahyang sunat dulu. Allahu Akbar. Siap je khutbah raya, turun je orang salam, dia pun pergi salam dengan Tok Imam. Tak sembahyang ke hari ni? Dia tanya. Tok Imam kata, dah tadi, dah solat dah. Sembahyang raya kan, sembahyang sunat, sembahyang dulu, barulah khutbah. Dia pun tanya, bila tukar? Dia tanya. Bila tukar? Dia kata sepatutnya sembahyang, kan biasa khutbah ni, dia khutbah dulu baru sembahyang. Sembahyang Jumaat, misal contoh. Khutbah dulu. Dia ni pergi lewat. Pergi orang khutbah dah. Datang duduk depan sekali dia. Mayang ni Allahu Akbar. Beria dia ni. Siap dengar khutbah, dengar. Siap je khutbah tu. Orang turun salam. Dia pun bisik dengan Tok Imam. Boleh dia bisik tak semayang ke hari ni? Dia boleh tanya demikian. Tok Imam kata dah solat tadi. Oh, bila tukar dia tanya. Bila tukar? Padahal dia datang lewat dia. Macam-macam gaya orang kita kan. Jangan disibukkan yang sunat sehingga tertinggal yang wajib. Tertinggal yang wajib. Maksudnya pada kita, ni pergi buat umrah ni, 17 kali dah buat umrah. Haji tak buat lagi. Jangan, tak boleh begitu. Pergi buat umrah 2-3 kali, haji lah. Tu cara demikian. 2-3 kali cukup lah umrah ni.
Kerana dia sunat. Yang pentingnya, wajibnya haji. Pergi peringkat umrah ni dengan tujuan apa dia? Tujuan nak buat latihan. Nak tahu mana perjalanan, nak pergi macam mana dan sebagainya. Habis tersebut balik tu, niat terus nak buat haji. Niat terus nak buat haji. Ni umrah 17 kali dah. Haji tak pernah pergi lagi. Yang tu yang silap di kalangan kita. Yang teruk lagi, Hollywood banyak kali. Umrah tak pernah pergi lagi. Yang ni pun ada juga orang kita. Dia round seluruh dunia, semua dia tempat dia pergi dah. Tapi Mekah ni tak pergi lagi. Maknanya tak sempurna. Bukan begitu. Rasulullah sebut, la tashaddudur rihal illa salasah. Jangan sibuk kamu nak melancong kecuali 3 tempat ni dahulu dalam hidup kamu. 3 tempat ni kena dahului dalam hidup kamu. Apa dia? Masjid aku, Masjid Nabawi ni. Wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Ada seorang hamba Allah, dia cerita pada anak lah. Dia ni jahat lah dulu dia sebut. Dia cerita, dia jahat apa ni, pakai seluar ni dia kata, tak pernah nak pakai seluar panjang ni. Nak seluar panjang, pakai seluar pendek je. Suami isteri begitu dia kata. Hidup begitu dalam hidup. Kata, sekali anak dia dapat 5A. Anak dia dapat 5A ni, dia tanya anak dia, bang, suka abah ni, abang dapat 5A ni, abang nak pergi mana bang? Dia tanya. Abang nak pergi ke mana? Pergi, jom kita pergi round. Abang dapat 5A ni. Anak dia jawab satu je. Bah, nak pergi buat umrah. Anak dia jawab nak pergi buat umrah. Bila sebut nak buat umrah tu, terdiam dia. Dia kata, itulah kali pertama saya mengalir mata Ustaz. Dia sebut. Saya malam tu saya tengok terus. Nak pergi dengan package mana ni? Dia sebut. Nak cari. Dah anak yang dapat 5A ni, anak ni yang sebut nak pergi buat umrah. Dia tempat mana dia tak pergi dia. Dia pergi semua dah atas dunia. Dia kata, tapi Mekah memang tak pernah pergi. Memang tak terbuka hati. Allah buka melalui anak dia. Allah buka melalui anak dia, lalu dia pun cari. Dengan dia cari sebut, dia kata dia pergi buat umrah. Kali yang pertama dalam hidup dia. Dia pergi buat umrah ni, dia kata, saya tak pernah dalam hidup saya rasa sekecil ini dan sekerdil ini, dia sebut. Dalam hidup ni, biasa sombong je. Hidup ni belagak lah, sebab rezeki banyak. Tapi bila pergi ke Mekah, dia jadi lain terus. Peribadi saya jadi lain terus. Dia sebut, saya balik daripada itu, saya bertekad dalam hidup saya akan kembali pada Islam, dan saya jadi orang yang baik. Alhamdulillah, dia sebut. Ini sampai hari ni. Maknanya baguslah Allah nak buka hati dalam perjalanan hidup kita ni dengan cara begitu. Allah sayang pada dia kan. Allah sayang pada dia, Allah tegur melalui anak. Anak ni Allah bagi begitu. Ada orang anak pun tak ada. Dapat anak pun jahat juga. Lepas tu Allah tegur melalui menantu. Menantu yang masuk. Tapi ada orang menantu pun hantu juga. Dia sebut. Nak sebutnya masuk menantu pun hampir juga. Nak gambarkan demikian. Tapi Allah tegur melalui jiran tetangga. Allah nasihatkan kita duduk dengan kawasan-kawasan orang baik. Bila kita duduk kawasan orang baik, kawan-kawan kita ni yang tarik diri kita. Jomlah kita pergi dengan ceramah ustaz, misal contoh. Ustaz pun dah lewat, bukan nak awal pun. Kita sebut demikian. Yang akhirnya kita pun dengar, pergi juga. Tahan dulu mula-mula. Tapi lama-lama, baik kita pergi lah. Ni dia mula Allah nak jadi teguran dalam kehidupan kita. Abu Bakar dia menjawab. Kemudian disebut saja jangan, Allah tak akan terima amal ibadah sunnah jika amal ibadah wajib belum dilaksanakan. Beratnya timbangan amal kebaikan seorang manusia pada hari akhir nanti adalah disebabkan oleh kesetiaan mereka kepada kebenaran di dunia ini. Sayyidina Abu Bakar sebut pada Umar. Dia kata apa dia? Berat timbangan kamu di akhirat nanti dengan apa dia? Dengan istiqamahnya kamu dengan agama. Kesetiaan dalam hidup, istiqamah dengan agama. Kita ni biarlah orang kata apa pun, biarlah orang sebut macam mana pun, tapi biar kita dekat dengan Allah. Yang ni penting pada diri kita. Jangan peduli kata orang. Jangan peduli orang nak buat macam mana pun, pergilah ikut dia lah. Tapi yang kita mesti kita istiqamah dengan agama. Istiqamah dengan agama ni maksudnya apa dia? Bertahan dengan Islam. Walaupun orang tunjuk macam-macam gaya cara hidup mereka, kita tetap dengan Islam kita. Itu satu cara dalam hidup kita ni menjadikan berat timbangan kita di akhirat nanti.
Meskipun hal itu memberatkan mereka. Meskipun perkara yang kita nak buat ni berat. Para hadirin sekalian bayangkan, kita nak pergi satu majlis. Ana cerita pengalaman Ana kan. Pergi dijemput untuk pergi satu majlis. Pergi majlis. Sampai di majlis tu, semua orang pakai pakaian Bollywood. Pakai sari, pakai. Ana dijemput. Kita seorang pakai kopiah. Masuk dalam majlis tu, satu dewan tengok muka kita. Satu dewan tengok muka kita. Kita seorang je kopiah. Nak sebutnya, waktu tu rasa nak tercabut je kopiah. Rasa nak masuk dalam poket je. Sebab orang lain tak ada. Semua majlis tu, orang semua dalam keadaan begitu. Kita seorang je. Di waktu itu, tolonglah istiqamah. Tolong tetapkan pendirian kami. Biar kita, duli apa orang. Yang penting kita dengan agama. Sampai waktu maghrib, orang lain tak semayang. Tak semayang. Kita, hampa je sejadah tempat itu, angkat takbir seorang-seorang. Semayang seorang-seorang. Peduli apa kita dengan orang. Maknanya sampai peringkat demikian. Lepas semayang maghrib, datang yang handle majlis tersebut. Ustaz, sekejap lagi lepas pada dipadamkan lampu dalam dewan ini, kemudian kita ada sesi perkenalan, dipanggil peringkat ice breaking dipanggil. Lepas pada tu barulah kami jemput ustaz untuk baca doa. Dia sebut demikian. Kita jemput saya nak suruh baca doa ya. Kita kata minta maaf lah, majlis ni saya tak nak baca doa. Tersebut majlis ni saya tak dia pun tutup lampu. Kita pun bangun jalan seorang-seorang keluar majlis tersebut. Keluar je majlis tersebut. Dia nak suruh kita baca doa untuk apa? Majlis yang sebegitu maksiat. Nak suruh kita pun jalan naik atas kereta. Bila dia umum saja, kita dah atas kereta lah. Dia atas kereta lah. Dia pun telefon. Ustaz kat mana? Saya atas kereta. Kenapa ustaz atas kereta? Dia tanya. Saya nak balik dah sekarang. Tak ada manfaat pun saya duduk dalam majlis macam ni. Buatnya Allah matikan saya sempat itu macam ni. Nak sebutnya gambaran bagaimana biar kita kekal dengan cara kita. Kita ada maruah diri kan. Berapa ramai orang perempuan yang saya cukup kagum di negara barat. Dia tutup pakaikan tudung elok. Dia tak berubah pun. Tapi berapa ramai orang kita, dia bertudung elok di Malaysia. Naik kapal terbang nak turun negara barat, dia buka balik. Kenapa kamu jadi macam tu? Kenapa kita tak boleh jaga agama kita, kenapa? Padahal kita ni Allah bagi kemuliaan dalam hidup kita dengan Islam kan. Ramai orang kita ni berubah dia. Saya berjumpa ramai orang macam tu. Saya pergi satu hotel, baru ni satu hotel yang mewah juga. Saya pergi tu, dekat front desk tu, kat depan tu, dia tengok saja saya datang tu, ustaz dia sebut. Ustaz tu, saya pun tengok. Dia pakai skirt, rambut dia begitu. Kemudian dalam keadaan merah, biru, hitam muka dia. Saya tanya, kenal ke saya? Ya, saya memang ikut kuliah ustaz. Saya ikut, tapi saya ustaz tak ada pilihan. Saya kena buka. Sorry ustaz dia sebut. Tak perlu minta maaf dengan saya. Minta maaf dengan Allah. Minta ampun dengan Allah. Dengan saya nak buat apa? Dosa kan orang pandang. Kamu isteri orang. Kamu takkan kamu sebegitu rupa dalam hidup kamu. Istiqamahlah dengan Islam ini. Dengan Islam ni perlu kita pertahan. Jangan kita ni sampai peringkat kita hilang daya usaha pada diri kita. Tengok sekarang hari dua ni kan, budaya orang baru di kalangan kita mula boykot barangan orang bukan Islam. Satu cara yang bagus. Saya setuju sangat. Pemboikotan yang dilakukan ini, ajar sikit pada mereka. Ekonomi Islam mesti digarakkan. Beli barang-barang orang Islam yang buat. Ni sampai bihun cat masjid orang bukan Islam yang buat. Bihun cat masjid. Allah, kita boleh bayang. Tengok foto, najis, macam-macam gaya. Gambaran bagaimana mereka tipu kita. Berapa lama dah kita kena tipu. Ni orange kan. Buah limau mandarin ini. Elok jangan makan. Makanlah kita. Orang dah mula tunjuk dah sekarang. Biar buruk begitu. Nampak dah. Mereka dah mula buang. Limau-limau. Kerana orang Islam kita boykot, tolak. Makan pun buat sakit je badan kita. Buat kita buat susah je.
Anda tengok bagaimana mereka tipu kita dan tipu kita tak habis-habis. Sebab kita tak nak istiqamah dengan Islam. Kita tak bangga dengan Islam. Patutnya produk-produk orang Islam, makanan orang Islam ataupun pakaian orang Islam, yang inilah yang kita kena rasa bangga. Tapi tak, orang kita dia pergi bangga dengan jenama mereka, bukan bangga dengan jenama umat Islam ini sendiri. Yang tentang yang cap masjid tu, kalau kadang kita tahu benda contoh ada dah di apa nama disiasat dan dah disiasat. Kemudian dah diumumkan, dah ditunjukkan. Tu pun ialah pihak berkuasa dia jaga kepentingan dengan masyarakat. Manakala kita pengguna ni, kita kena alert, kena ambil berat terhadap yang disebut dengan penguasa. Dia tak boleh nak sebut dia jadi sentimen, jadi resis, jadi sentimen. Tapi manakala sebelah kita pengguna ni, kita kena tahu hak-hak kita, hak-hak sebagai seorang Islam. Jaga orang Islam. Peliknya makanan orang Islam disediakan oleh orang bukan Islam. Orang kita kan kopi tiam pun masuk. Kopi tiam, kebanyakan kopi tiam ni di kalangan orang bukan Islam. Mereka jenamakan dengan cara nampak kemas sikit. Kemudian lepas itu kita pun mula kita rasa bersih tu, boleh masuk tu. Akhirnya mereka berjaya mengaut keuntungan yang banyak. Ini contoh-contoh lah, banyak lagi lah. Padahal kita restoran-restoran orang Islam ni banyak lagi. Cuma tak pandai nak jenama je. Tak pandai nak jaga dipanggil brand itu saja. Itu kesilapan kita juga. Pakaian demikian juga orang kita. Pakaian orang bukan Islam, bukan main lagi kita glamour. Pakaian jenama orang Islam ni, kita ni tenggelam je pada kita. Yang ni yang menyebabkan rosaknya kita. Kain tudung ni kan, orang bukan Islam buat untuk orang Islam. Pelik kita. Dia sendiri tak bertudung, tapi dia sendiri yang siapkan untuk kita. Dia tahu pasaran, benda apa yang dia nak dapat. Minta maaf lah cerita benda yang demikian. Tapi nak sebutnya tak istiqamahnya kita dengan Islam. Tolonglah istiqamah dengan Islam. Bila kita istiqamah, sampai disebabkan kita ni, timbangan kita jadi berat waktu mana kita di akhirat nanti. Kesetiaan pada kebenaran di dunia ini, meskipun hal itu memberatkan mereka, dan memang timbangan amal itu bila di atasnya diletakkan kebenaran, pasti akan menjadi berat. Sebaliknya, ringannya timbangan amal baik akan menjadi ringan. Timbangan amal baik akan menjadi ringan bila orang itu mengikuti jejak kebatilan. Apalagi bila perbuatan batil itu ringan mereka lakukan. Memang timbangan akan menjadi ringan jika di atasnya diletakkan kebatilan. Ni macam tak faham ni ayat ni. Kita sambung minggu yang akan datang nantilah, insya-Allah. Nampak macam termenung je. Nak tunggu ustaz hurai je, kita sambung akan datang nantilah, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya. Tadi kan ustaz sebut tadi kan kita menyegerakan nazah lah kan. Ya. Tapi kalau kata mati malam, gerak mata meninggal malam, itu lepas zuhur dia kata pasal nak tunggu orang sembahyang ramai. Jadi apa hukum dia? Makruh hukum dia. Makruh hukum dia. Selama tu kan. Sebab lama sangat. Bahkan kalau dia meninggal dunia pukul 12 tengah malam, selesaikan urusan dia terus, lepas subuh tu ke bumi terus. Walaupun orang sembahyang situ. Ya. Dia orang datang sembahyang ni, Allah gerakkan hati mereka. Inilah berdasar pada orang yang dia hidup atas dunia, dia rapat tak rapat dengan orang ramai. Kalau dia rapat dengan orang ramai, bila dia meninggal dunia, orang tinggal segala usaha-usaha yang mereka sedang kerja, semata-mata untuk datang solat jenazah orang yang baik ini. Itu penting pada kita, menghubungkan ikatan sesama orang mukmin. Salah satu sebab kenapa kita jadi tak ramai solat, kita tak jaga solat berjamaah. Bila kita tak jaga solat berjamaah, macam mana orang nak solat jenazah kita? Bila kita jaga solat berjamaah, semua ahli jemaah itu akan solat bersama dengan jenazah kita nanti. Itu kepentingan pada kita. Yang hasilnya, yang lebih teruk lagi, zaman-zaman dahulu, terpaksa panggil budak-budak tahfiz. Kemudian buat bayaran dan sebagainya. Yang tu yang silap di kalangan kita. Bagi anak-anak kata, hidupkanlah diri kita ini di tengah mereka yang tidak dipaksa. Bila dia meninggal dunia, semua orang datang. Dan malaikat-malaikat turut bersedih. Dan alam ini turut bersedih dengan kematian kita.
Itu yang penting. Belajar dengan Allah Yarham Tuanku Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Belajar dengan Allah Yarham Datuk Ishak Bahrum, Allah Yarham Harun Din. Belajar dengan mereka-mereka yang meninggal dunia ini sebelum daripada kita ni. Macam mana mereka bergerak? Orang gerak datang terus. Kita nak tahu orang tu soleh tak soleh saat mana dia mati. Saat mana dia mati tu terikat hati-hati manusia ni. Hati-hati manusia ni dia datang. Dia akan rasa wajib saya datang. Saya kena hadir. Saya sebut terangkan saya sendiri. Kalau saya rapat dengan seorang tersebut, macam mana pun dia jauh, bila dia meninggal dunia, kita terpaksa cancel kuliah kita. Terpaksa kuliah ni cancel. Pergi nak solat jenazah je. Kalau kita fikir di sudut logik kan, alah semayang jenazah jauh-jauh sudahlah. Senang. Tak payah naik kapal terbang lah nak pergi. Tapi oleh kerana hati kita ni rapat, bila hati kita ni rapat, kita ni tak rasa, tak boleh, kena pergi juga. Kena pergi juga. Hati kita ni membuat-buat. Allah jadikan begitu. Perasaan. Ustaz Yusuf Awang yang meninggal dunia dekat Kedah pun. Bila dia meninggal dunia tersebut, hati ni tak boleh kuliah. Nak mengajar pun tak boleh. Sahabat meninggal dunia. Dia akan jadi demikian. Bila dia meninggal dunia tu, kita pergi tu tengok ramai orang datang semayang jenazah dia. Ni yang penting pada kita. Jangan jauh daripada orang ramai. Jangan jadi macam baru ni. Ada satu kes di Shah Alam. Dia meninggal dunia, malam, dekat nak tidur dah. Seorang perempuan meninggal dunia. Dia dalam rumah besar, banglo. Bila dia meninggal dunia, dia jatuh dekat kitchen, kat rumah dia, dekat di dapur. Anak-anak dia biarkan jenazah mak dia begitu. Bila telefon pada orang masjid, orang masjid datang tengok dengan baju kelawar tu lagi. Dalam keadaan terlentam begitu je. Orang masjid, ahli jemaah masjid ni ambil letak tangan, panggil, cari kain selimut. Ambil dah kain mana. Tak pernah. Orang tak pernah pergi masjid. Dia tak pernah pergi masjid. Bila tak pernah pergi masjid, kemudian panggil anak dia usunglah jenazah mak ni. Pergi. Anak-anak pun tak nak usung. Anak-anak lelaki yang tak nak usung. Patutnya, dah mak jatuh dah. Angkat je lah. Pergi letak dekat ruang tamu ke dan sebagainya. Tak ada perasaan. Suami pula keluar dekat beranda. Suami keluar kat beranda, isap rokok. Nak sebutnya cerita perangai manusia. Lepas tu tanya, tak ada orang masjid ke? Dia sebut tanya. Tak ada orang masjid ke nak datang, nak urus? Katanya ahli qaryah masjid ni, dia kata apa dia? Orang masjid tak ada dah, masa ni dah tidur semua dah. Dah tidur dah, pukul 11 malam dah. Dah 11 malam. Habis tu, tunggu je lah besok untuk mandikan. Bila dah besok, bawa pergi ke masjid, mandikan. 4 orang anak ni, 4 orang tu ikut. Pergi dekat masjid. Bila nak hantar jenazah ni, dah siap solat jenazah semua. Hantar pun 4 orang je hantar. Tak ada pun orang yang kenal dia. Kerana dia hidup, tak pernah pun hidup bersama dengan masyarakat. Dia hidup dengan keluarga dia saja. Dia tak fikir yang dia ni akan mati. Menghadap di hadapan Allah SWT. Itu kita jangan begitu. Jangan. Hantar jenazah tu pun, orang yang turun jenazah tu pun, kita tengok. Entah apa je, untuk nak bayar. Sekadar itu saja. Tutup. Kemudian tutup begitu. Timbus jenazah. Kemudian tinggal begitu saja. Para hadirin sekalian, tak rasa galak ke perjalanan hidup begitu. Jalanan yang terlampau ringkas begitu. Tak ada doa-doa. Tidak ada ucapan-ucapan. Tidak ada yang disebut dengan kalimah yang baik. Yang disebut ini. Satu kerugian dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Ya. 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 Itu yang dipanggil, diminta supaya kita ustaz-ustaz ni jangan kita berubah-ubah sikap. Kita kena konsisten supaya jemaah-jemaah ni pun menjadi istiqamah. Masalah macam setengah-setengah ustaz ni dia nak jaga, dia nak tarik perhatian orang tu, nak tarik perhatian orang ni. Akhirnya ada yang pakai kopiah, kemudian kadang-kadang buka kopiah. Kadang-kadang dia pula, kadang-kadang ustazah-ustazah tu kadang-kadang dia cerita jangan pakai alat kosmetik begini.
Dia sendiri tu merah, biru, kuning, hijau dia. Pun ada juga begitu. Yang ni lah di akhir zaman. Rasulullah sebut al-ulama usu, ulama-ulama yang keji. Minhum tukhrajul fitnah. Ya, betul. Itu pun menjadi satu perhatian dan tak sepatut dan tak sewajar berlaku demikian. Yang tu kita kena perbetulkanlah masyarakat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.